Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni, bila sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور الشمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati pengurusi dan barisan kepimpinan surau ini, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, muslimin muslimat, mukmin mukminat, sahabat saudara yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah kita telah pun melangkah tahun yang baru. Bulan Muharram pun dah masuk malam yang keempat. Kita berada bulan Muharram 1445 Hijrah. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan tahun yang baru ini menjadikan kita menambahkan amal ibadah kita dan kualiti amal ibadah kita pun semakin meningkat. Dan kita mengharapkan juga mudah-mudahan semua amalan kita yang lepas-lepas dikira sebagai amal ibadah, sebagai bekalan persiapan kita untuk menemui kehidupan di hari akhirat nanti, dan Allah permudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ni tuan-tuan, kita akan sambung perbahasan kita dalam kitab Jahur Tauhid di halaman 108. Masih lagi membicarakan tajuk yang ke-23, wujud, qidam dan baqa. Di antara kata-kata pengarang dalam bait syairnya, fawajibun lahul wujud wal qidam kaza baqaun
la yushabu bil adam. Maksudnya, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu wujud dan qidam. Begitulah juga baqa yang tidak dicampuri oleh adam. Ya tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni antara yang telah kita bahaskan tentang wujudnya Allah tu wajib. Bukannya benda yang harus, tapi wujudnya Allah itu benda yang wajib. Kerana wujud Allah lah, maka wujudlah makhluk-makhluknya yang lain. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala terjadi dengan kehendak dan sendirinya, tanpa permulaan dan pengakhiran, tanpa memerlukan unsur segala-galanya atas kebesaran keagungan zatnya. Bagaimana hal keadaannya, maka Allah sajalah yang maha mengetahui. Bahkan kewujudannya tak sama dengan makhluk. Makhluk mungkin wujudnya apa yang dikatakan macam pusingan, yang dikatakan daur. Tentang kewujudannya itu berkait antara satu sama lain. Daripada moyang kepada datuk, datuk kepada ayah, ayah kepada kita, kita kepada anak, anak kepada cucu dan seterusnya. Mungkin yang itu satu lagi yang dikategorikan sebagai tasasul, rangkaian tentang kejadian makhluk-makhluk yang ada. Justru kewujudan Allah tak sama seperti kewujudan makhluk. Sama ada dari konsep daurnya, sekel yang ada, pusingan yang ada, ataupun rangkaian kewujudannya itu adalah sesuatu yang mustahil untuk Allah dikaitkan ke kejadiannya itu sebagaimana makhluk-makhluknya. Ya tuan-tuan, kita telah pun membincangkan dengan panjang lebar tentang sifat wujud Allah itu, yang dikatakan sifat wujud itu sebagai sifat nafsiyah. Ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di halaman 108, apakah yang dimaksudkan sifat nafsiyah itu? Sifatun subutiyatun yadullu wasfu biha ala nafsi zat duna makna zaidin alaiha. Maksudnya, sifat yang mempunyai ketetapan, yang penyifatan dengannya menunjukkan atas zat itu sendiri tanpa ada makna yang lebih atasnya. Itu tuan nanti Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang dikatakan sifat nafsiyah itu ialah wujud. Maka sifat wujud itu sesuatu perkara yang dikatakan sesuatu ketetapan yang penyifatannya hanya menunjukkan atas zatnya. Maka wujudnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran keagungannya itu, yang tak boleh untuk diserupakan dengan mana-mana kewujudan makhluk-makhluknya. Seterusnya tuan-tuan, seperti yang dikatakan wujud itu adalah suatu sifat bagi Allah Ta'ala, maka perkataan kami ialah subutiyah, mengecualikan salbiyah seperti kidam dan baqa. Oleh itu, kewujudannya itu adalah sesuatu kewujudan yang wajib diyakini, dipercayai, dan tidak boleh dipersoal dan dipertikaikan. Jangan lantas seperti yang pernah kita sebutkan dalam sebelum ini, kerana wujudnya Allah itulah, maka wujudlah makhluk-makhluknya yang lain. Wujud Allah wajib, wujud kita harus. Jadi kewujudan kita ini adalah benda yang harus. Mungkin boleh terjadi, mungkin juga tak diwujudkan. Tapi hakikatnya untuk kita sekarang telah Allah pinjamkan peluang untuk kehidupan di dunia yang sifatnya juga fana. Oleh itu ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala jangan samakan kewujudan makhluk dengan kewujudan Maha Pencipta. Perkataan kami dengan yadul wasf biha ala nafsi zat, maksudnya bahawa sifat itu tidaklah menunjukkan terhadap sesuatu yang lebih atas zatnya. Oleh itu ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang perlu untuk dijelaskan adalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu
tak perlu lagi untuk kita nak memperbanyak, nak mempersoalkan, kerana makhluk itu hanya diminta oleh Allah melalui hadis kursinya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikir, renung, teliti, kaji, nak tahu tentang kebesaran kewujudan Allah melalui makhluk-makhluk ciptaannya. Dan kita dilarang untuk mengkaji, meneliti, untuk kita melakukan sesuatu penyelidikan yang berkaitan dengan zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana akal manusia terhad dan takkan mampu untuk melakukan kajian sampai kepada zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh lain, tuan-tuan, pertemuan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Adakah baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun menjelaskan bagaimana pertemuan itu dan bagaimana penglihatan melihat zat kebesaran Allah? Tak mampu nak dibayangkan dan tak diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Quran hanya menyebut seumpama busar dengan anak panah yang kedudukannya begitu dekat dan hampir. Tapi bagaimana jaraknya itu, bagaimana tentang kebesaran keagungan zat berkenaan, tidak diperincikan. Justru sebab itulah kita hanya dibenarkan untuk mengkaji, meneliti, menyelidik hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk-makhluknya, bukan untuk menyelidik, mengkaji zat kebesarannya. Bahkan kalau kita kaji tentang diri kita pun telah memberikan gambaran tentang hebatnya Maha Pencipta. Itu tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan tentang kita ni pun nak memberikan gambaran betapa kerdilnya kita dan betapa hebat dan maha besarnya Allah yang tak mampu untuk diduga, yang tak mampu untuk diselami tentang kehebatan zat kebesarannya itu. Sebagai contohlah ya tuan-tuan dirahmati Allah, contohlah nikmat yang Allah beri dalam kehidupan kita. Allah sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin membilang nikmat Allah, pasti kamu takkan mampu membilangnya. Perkataan ni'mah, wa in ta'uddu ni'matallah itu perkataan ni'mah itu dengan menggunakan perkataan yang menunjukkan satu, yang menunjukkan singular, bukan menunjukkan jamak, bukan menunjukkan plural. Tuan-tuan, Allah hanya sebut, kalau kamu nak membilang satu nikmat Allah pun tak mampu nak mengira, membilang, untuk mengkaji tentang betapa besar dan luasnya walau sekadar satu nikmat. Contohlah, sejak kita dilahirkan, kita menghirup udara oksigen. Satu nikmat, tak payah fikir yang lain, hanya udara oksigen je. Sehingga saat ini, mampukah kita nak membilangnya? Tak upaya. Baru satu. Sebab tu Allah gunakan perkataan ni'mah. Allah tak gunakan perkataan ni'mat yang menunjukkan banyak, jamak. Cukup dengan hanya perkataan ni'mat Allah yang menunjukkan singular, itu pun tak upaya. Jadi dalam hal pemberiannya makhluk-makhluk yang diciptakan untuk kenikmatan kita pun tak upaya untuk kita memberikan gambaran tentang betapa besar dan hebatnya kurniaan yang diberi oleh Maha Pencipta. Ini kan pula untuk mengkaji, mendalami hal yang berkaitan dengan zat kebesarannya. Sudah pasti tak upaya untuk akal kita memikirkan. Ditambah lagi oleh pengarang, dengan demikian maka perkataan kami duna makna zaidin alaiha adalah penafsiran dari ala nafsi zat. Justru itu menggambarkan ala nafsi zat yang lebih maha mengetahui tentang kewujudan Maha Pencipta zat itu sendiri.
Yang lebih maha mengetahui tentang kebesaran, keagungannya, kemahabijaksanaannya hanya zat itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan kami itu mengecualikan sifat-sifat ma'ani, yang insya-Allah kita akan bincangkan pada sisi yang ke depan itu, ya, karena dia menunjukkan makna yang lebih atas dari zat. Demikianlah juga sifat-sifat ma'nawiyah, kerana dia merupakan kelaziman dari sifat-sifat ma'ani. Ya. Maka dia pun menunjukkan makna yang lebih atas zat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh kalam, sebagai kalam sebab ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala berkata-kata, berfirman, kaunuhu mutakallima, hal keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata-kata. Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamun itu sifat ma'ani Allah, kaunuhu mutakalliman itu sifat ma'nawiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru untuk menjelaskan tentang hal keadaan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah Allah Subhanahu wa ta'ala itu, adakah sifat berkenaan berasingan daripada zat ataupun benda yang baru datang kepada zat berkenaan, maka ia adalah sesuatu yang sedia ada pada zat berkenaan. Contoh, kita manusia, Allah ciptakan boleh berkata-kata, namun berkata-kata itu datang kemudian. Kita dilahirkan, benar, ada mata, ada telinga, ada mulut. Adakah boleh berfungsi untuk berkata-kata pada saat itu? Kecuali beberapa individu yang sebagai mukjizat Allah beri, seperti Nabi Allah Isa AS. Itu perkara yang menunjukkan kebesaran Allah. Tapi dalam hal hukum untuk fitrah manusia, nak bercakap, nak berkata-kata, mengambil tempoh berbulan setelah dia membesar. Mungkin kelazimannya di antara umur 8 hingga setahun lebih barulah jelas untuk dia bertutur berkata-kata. Jadi bertutur berkata-kata manusia datang kemudian. Berkata-kata Allah, benda yang bersekali dengan zat, yang tak terpisah. Yang tu insya-Allah saya nak jelaskan tadi tentang sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu, adakah sama hal berkenaan dengan keadaan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau makhluk, benda-benda itu datang bersandar kemudian. Ada mata, lahir betul ada mata sempurna. Adakah ia berfungsi untuk melihat? Dia mengambil masa untuk selepas itu barulah ia berfungsi untuk melihat jarak yang daripada dekat, daripada jauh ke arah yang lebih jauh. Sebagaimana yang kita sedia maklum, keupayaan manusia adalah terbatas. Begitulah pendengarannya dan seumpamanya lagi. Seterusnya perkataan musannif pengarang dengan wal kidamu. Yang tadi yang telah kita bincang-bincangkan semua membahaskan tentang sifat wujud yang dikategorikan sebagai sifat nafsiyah. Sekarang kita nak masuk kepada sifat yang kedua dalam tajuk ini, al-kidam, sedia ada. Dengan wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kidam. Dengan ini maka pengarang masuk pada sifat-sifat salbiyah, yakni sifat yang menunjukkan atas penafian sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu salah satu daripada sifatnya yang ditegaskan, laisa kamislihi syai'. Allah tak menyamai, tak menyerupai dengan sesuatu, dengan makhluk-makhluknya. Ya, seperti awal tadilah saya sebut, kewujudan Allah tanpa asbab, tanpa permulaan, tanpa unsur. Kewujudan kita berbeza dengan kewujudan Allah. Kita ada asbab, kita ada unsur, kita memerlukan masa, kita memerlukan tempat. Itu kewujudan makhluk macam kita. Sebab ada ayah dan ibu kita, maka Allah takdirkan wujudnya kita. Sebab pernikahan kita dengan orang rumah kita, dengan izin Allah dikurniakan rezeki anak.
Sebab perkahwinan anak-anak kita, dengan izin Allah kita dikurniakan cucu. Ada sebab, ada musabab, ada tempoh masa, ada tempat. Itu kejudan kita. Tapi Allah tak terikat langsung dengan hal-hal berkenaan. Itulah nak menunjukkan maha hebatnya Maha Pencipta. Tak upaya untuk manusia bagi melakukan sesuatu perbandingan hal keadaannya dengan Maha Pencipta. Jadi ditegaskan sesuatu yang menunjukkan atas penafian yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang wajib untuk diyakini tanpa dipersoal. Kalau manusia masih lagi nak persoal, takkanlah wujudnya Allah itu tanpa sebab. Itu maknanya dia belum yakin. Takkanlah wujudnya Allah tanpa tempat. Itu nak menunjukkan dia belum yakin. Apabila dia masih lagi persoalkan benda-benda yang dia fikirkan secara logik, kewujudan itu seolah-olah dia nak samakan antara makhluk dengan Maha Pencipta, belum beriman lagi kepada perbahasan ilmu sifat tauhid yang dikaitkan dengan yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kata takkanlah fikir macam tu tak boleh. Memang tak dibenarkan. Jangan kita buat perumpamaan secara logik untuk kita fikir benda-benda yang bersifat makhluk. Jadi benda-benda yang bersifat makhluk boleh bahas, boleh untuk kita bincangkan. Tapi jika ia dikaitkan dengan Maha Pencipta, tiada siapa boleh persoal dan pertikaikan hal keadaan berkenaan. Dan memanglah perkara itu sesuatu yang terus wajib untuk diyakini dan dipegang sebagai tanda keimanan seorang makhluk kepada Maha Penciptanya. Menurut kaul, menurut pendapat yang sahih, sifat-sifat salbiah yang menafikan tentang benda yang tak layak bagi Allah ini, itu tidak terbatas. Dan musannif mengarang hanya menghitung ada 5 sahaja. Di antaranya keadaan yang selainnya seperti penafian anak. Ditegaskan dalam suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Ia tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Jadi ini adalah menunjukkan salbiah, penafian yang dituduh oleh orang-orang Nasrani. Nabi Isa anak Allah, mustahil. Allah dah tegaskan, ia tidak beranak dan tidak memperanak, tidak diberanakkan dan tidak memperanakkan. Tidak ada keturunan untuk yang dikaitkan dengan Maha Pencipta. Dia jelas kena dipegang tentang hal tersebut. Jadi apa yang dipegang oleh orang-orang Nasrani jadi syirik. Apa yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah, syirik. Ia telah menyekutukan Allah. Apa yang dipegang oleh orang-orang Arab jahiliyah, malaikat itu anak perempuan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Allah adalah sesuatu perkara yang laisa kamislihi syai', yang tak boleh nak diserupakan. Begitulah penafian tentang isteri yang dituduh oleh orang-orang Yahudi, seolah-olah Sayyidatina Maryam itu adalah isteri kepada Maha Pencipta. Mustahil. Begitulah penolong. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa tanpa memerlukan bantuan dan pertolongan makhluk-makhluknya untuk mengurus mentadbir alam ini. Allah Maha berkuasa tanpa memerlukan bantuan dan pertolongan, maka Maha berkuasa Allah untuk menguruskan segala-galanya. Walaupun tak dinafikan dalam penciptaan makhluk yang bernama malaikat, Allah bagi tugasan. Bukan bermaksud tugasan yang diberi kepada malaikat itu menandakan Allah perlukan penolong. Tak. Penciptaan malaikat dan diberikan tugasan untuk mengajar kepada manusia cara bagaimana pengurusan yang lebih bersistematik yang telah Allah ajarkan untuk dicontohi oleh manusia.
perlu adanya orang yang disusun dengan tugasan-tugasan yang ditetapkan, sebagaimana malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, Mikail untuk menurunkan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Raqib Atid mencatat amalan. Semua tugasan ini bukan nak menunjukkan Allah perlu bantuan, bukan, tapi Allah menunjukkan cara bagaimana mengurus supaya ada sistem. Contoh, banyak ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul tanpa melalui Jibril, maka wahyu Allah tu sampai. Contoh, Nabi Ibrahim ketika nak menyembelih Nabi Ismail, adakah melalui Jibril? Tak. Allah direct kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi. Begitulah dalam peristiwa tanggungjawab kewajipan solat untuk dilaksanakan, yang ketika pertemuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, adakah melalui perantaraan Jibril? Tidak. Itulah membuktikan Allah tidak memerlukan pembantu, penolong. Yang telah dilakukan untuk pemberian tanggungjawab itu nak menunjukkan sebagai contoh, ya, bagaimana nak mengurus, bagaimana nak melakukan pengurusan yang bersistem, supaya manusia boleh ikut apabila ia mengurus mentadbir bumi ini, alam ini. Ya tuan-tuan dan rahmati Allah, dan seumpamanya lagi daripada sifat yang tidak terbatas adalah kembali kepada yang 5 walaupun dengan jalan iltizam, yakni melazimkan. Maka yang 5 itu adalah pokok-pokok sifat salbiyah yang terpenting. Yang dimaksud dengan kidam pada hak Allah adalah kidam zati, yakni tidak adanya awal bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat salbian yang nak menafikan kejadian keciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dinafikan, tak sama, tak serupa dengan makhluk. Maka di antara yang dijelaskan ialah kidam, sedia ada. Sedia ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu ditegaskan sebagai yang dikatakan dia bersifat kidam zati, yang tidak ada awal bagi wujudnya. Saya dah sebut di awal-awal tadi, wujudnya kita ada sebab, ada unsur, ada faktor masa, ada faktor tempat. Tapi wujudnya Allah kidam, yang wajib untuk dipegang. Kenapa? Tiada siapa maha mengetahui tentang hal keadaan kewujudan kecuali zat kebesaran Allah sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kidam pada hak kita, maka maksudnya adalah zamani. Kita memang diciptakan terikat dengan masa, tapi kewujudan Allah tak terikat dengan zamani, ya, tak terikat dengan masa, yakni panjangnya masa yang ditetapkan dengan tahun, sehingga jika ada orang berkata tiap-tiap yang kidam di antara hamba-hambaku adalah merdeka. Contoh tuan-tuan dan hadirat Allah, penciptaan kita melalui pertemuan melalui tempoh masa yang Allah tetapkan. Contoh, pencantuman benih ayah dan ibu kita dalam tempoh 4 bulan pertama, 40 hari pertama bagaimana? 40 hari yang kedua bagaimana? 40 hari yang ketiganya bagaimana? 40 hari yang keempatnya apabila disempurnakan janin itu, diciptakan dengan anggotanya dan ditiupkan roh. Cukup tempoh masa matangnya 9 bulan 10 hari, itulah zamani. Itulah tempoh masa yang memerlukan penciptaan itu, yang telah Allah ciptakan. Macam Allah ciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam, Allah ciptakan langit dan bumi untuk 6 detik, 6 masa. Ayyam itu walaupun dia menunjukkan hari, tapi hari yang dimaksudkan fi sittati ayyam untuk Allah tak boleh disamakan dengan hari
waktu dunia. Yang lebih jelas, yang lebih tahu, yang lebih mengetahui segala-galanya yang dikatakan 6 hari itu bagaimana? Allah. Walaupun dalam Al-Quran disebut Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayam, tapi 6 hari itu tak sama dengan hari dunia. Adakah dia kurang daripada 24 jam atau lebih daripada 24 jam? Tak sama. Sebab ada ayat lain yang Allah tegaskan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, maka cukup dengan Allah katakan jadi, maka terjadi. Jadi kalaulah masa itu diukur dengan waktu hari, jadi apabila katakan jadi maka terjadi, takkanlah sampai 6 hari. Itu kita otak kita fikir secara logik macam tu. Sebab tu Allah apabila menghendaki sesuatu, ikut kehendaknya terjadi, maka terjadilah. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maksudnya bahawa dia membebaskan hamba yang sudah setahun mengabdikan diri padanya. Kidam seperti ini adalah mustahil bagi hak Allah, kerana diikat dengan masa, memang mustahil. Diikat dengan tempat, memang mustahil. Sebab tu ya tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tahu arash Allah tempat yang paling mulia, paling hebat, paling agung, tapi kita dalam memahami perkataan Allah bersemayam di arashnya itu, jangan dibayangkan macam raja duduk di atas singgasananya. Mustahil. Tak boleh dibayangkan begitu. Betul, raja apabila duduk di singgasananya, itu sebagai tempat yang paling mulia baginya. Jadi adakah boleh dibayangkan Allah bersemayam di atas arasnya itu seumpama kita membayangkan kita duduk atas lantai, kita duduk atas kursi? Mustahil. Yang itu ditegaskan oleh para ulama sebagai satu gambaran meletakkan kemuliaan, ketinggian bagi Allah, supaya kita nak gambarkan macam mana hal keadaan tersebut. Sebab itu digambarkan wa huwa fi arsyihi, dia berada di arasnya. Jadi aras Allah tu pun tak boleh nak dibayang macam mana rupa bentuknya, dan bagaimana hal keadaan ia berada di aras itu pun tak boleh dibayang untuk disama macam makhluk yang duduk bersila atas lantai, duduk bercangkung, duduk atas kursi dan seumpamanya. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kidam seperti ini adalah mustahil bagi hak Allah Ta'ala. Begitulah juga dengan kidam idhafi, yang dikaitkan dengan masa, mustahil. Yang dikaitkan dengan idhafi ini, yakni seperti bapa dengan nisbah kepada anak. Benda yang disandarkan, anak ni kan apa? Ada ayah, ada ibu. Jadi adanya Allah kerana ada sebelumnya, mustahil. Atau sedia adanya itu dikaitkan dengan arat, tempat, mustahil. Dan dalam hal inilah, kalau kita dalam membahaskan ini dengan demikian, maka kidam itu dalam perbahasan ilmu ini dibagikan kepada 3. Kidam zat, kidam zamani, kidam idhafi. Kidam zat itulah layak, selayak-layaknya bagi Allah. Tak ada siapa boleh soal, tak ada siapa boleh pertikai. Makhluk tetap lemah. Nak lebih daripada itu, tak upaya. Sebab tu para ulama dalam membahaskan sifat sedia ada Allah ini hanya dikaitkan yang sesuai dan selayaknya bagi Allah, kidam zati. Untuk kidam zamani, makhluk. Kidam idhafi, makhluk. Contohlah, betul tok kita dari sudut umurnya sudah pasti lebih lama, sedia ada lebih lama berbanding kita. Zamani. Kita banding cucu kita, anak kita, kewujudan sedia ada kita ini
ambil tempoh masa yang panjang, lebih daripada cucu kita. Benar. Itu untuk makhluk. Tapi untuk Maha Pencipta, mustahil dikaitkan. Sedia adanya dikaitkan dengan zaman. Sedia adanya dikaitkan dengan sesuatu yang boleh disandarkan. Idhafi. Sesuatu yang mustahil bagi Maha Pencipta. Jika ada yang berkata sesungguhnya kewajipan wujud itu melazimkan adanya qidam bahkan juga baqa, maka penyebutan keduanya itu adalah semata-mata pengulangan. Dapatlah dijawab bahawa para ulama dalam bidang ini tidak mencukupkan dengan dilalah dengan bukti-bukti iltizam, melainkan mereka menyatakannya dengan akidah-akidah kerana sangat bahayanya kejahilan pada bidang ini. Sebab itu tuan-tuan, banyak mempersoal, banyak memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan zat kebesaran Allah, bukannya boleh menyelamatkan seseorang, bahkan ia lebih menjadikan menghampiri gaung azab neraka Allah. Tergelincir, maknanya suatu perkara yang merosakkan akidah. Perkara yang merosakkan akidah adalah balasannya neraka Allah, kecuali taubat nasuha. Kita bagi laluan untuk azan.
tukhliful mi'ad. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sikit lagi dalam perbahasan yang berkaitan dengan kidam ini. Oleh itu dalam yang dibahaskan tadi, kewujudan Allah Subhanahu wa taala sedia adanya itu adalah zati, yang tidak boleh sama sekali untuk dikaitkan dengan zamani, masa, ataupun disandarkan dengan apa-apa sandaran yang disebutkan sebagai idafi. Kerana yang berkaitan dengan masa, yang dikaitkan dengan sandaran tertentu itu, semuanya itu hanyalah layak untuk makhluk-makhluknya. Ya. Dalil kidam adalah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak kidam, tidak sedia ada, nescaya adalah dia hadis, baharu. Kalau baharu, makhluk, macam makhluk, serupa makhluk. Sebab tu wajib diyakini kewujudannya tak sama macam kewujudan makhluk. Jadi kalaulah ia dikatakan kalau dia tidak kidam, tidak sedia ada secara zatinya itu, maka dia adalah hadis baharu. Kerana tidak ada wasitah perantaran antara keduanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala itu baharu, maka perlulah dia kepada muhdis yang menciptakan. Ialah seperti contoh yang saya berikan awal-awal tadi, kerana ada nyetuklah ada ayah dan mak kita. Kerana sebab ada mak ayah kita lah, alhamdulillah adanya kita. Kerana ada kita dengan isteri kita lah, Allah izinkan rezeki ada anak kita. Kerana adanya anak kita bernikah dengan pasangannya, dengan izin Allah, ada cucu kita. Maknanya itu benda-benda yang muhdis, memerlukan pencipta, memerlukan kepada sesuatu yang dikaitkan, yang disandarkan. Jadi untuk Allah mustahil. Sebab tu kidam zati, sedia adanya secara zatnya sajalah yang maha mengetahui bagaimana kewujudan sedia adanya itu. Dan kalau dia perlu kepada muhdis mencipta, maka muhdisnya pun perlu kepada muhdis yang lain. Kalau Allah tu perlu kepada ada penciptanya, maka pencipta yang menciptakan tu perlu kepada yang lain. Begitulah berkait. Dia patah balik kepada perbincangan yang wujud adanya daur, circle yang ada, ataupun berangkaian, tasasul antara satu sama lain, adalah sesuatu yang mustahil dikaitkan dengan Allah, yang berkaitan dengan demikian. Maka muhdisnya pun perlu kepada muhdis yang lain kerana terhitungnya kesamaan antara keduanya. Maka lazimlah daur dan tasasul. Kita dah bincang dah macam mana hal itu, ya. Yang tiap-tiap dari keduanya adalah muhal. Daur, circle yang ada, mustahil bagi Allah. Yang berangkaian itu pun mustahil bagi Allah. Diistilahkan dalam istilah tauhid sebagai muhal, ya, benda yang mustahil. Kerana ia itu hanya sesuai untuk makhluk saja. Jadi kalaulah ia sesuai untuk makhluk, nak disandarkan kepada Allah mustahil, ya. Maka apa yang membawa kepadanya, yakni perlunya kepada muhdis, juga adalah mustahil, muhal. Jadi kalau Allah tu memerlukan kepada pencipta, mustahil. Kerana ia apabila memerlukan kepada pencipta tu, dia macam makhluk, adalah mustahil. Seterusnya, maka apa-apa yang membawa kepadanya, yakni perlunya yang hadis, adalah mustahil, muhal. Maka apa yang membawa kepadanya, yakni tidak bersifatnya dengan kidam, adalah juga muhal. Apa-apa benda yang nak dibayang, nak difikir, nak dikait, nak disandar, ya, nak digantung dengan benda yang menggambarkan tak layak bagi sifat kidam, mustahil. Mustahil bagi Allah, ya. Dan jika mustahil ketiadaan bersifatnya,
Dengan kidam maka tetaplah keadaan yang kidam dan dialah yang dicari. Perlulah diketahui bahawa pada kidam dan azali terdapat 3 pendapat. Yang ni akan ada perbahasan lebih lanjut lagi. Jadi saya fikir kita berhenti sekadar sampai kidam dan dialah yang dicari. Dan insya-Allah untuk ke depan itu dengan izin Allah kita akan bahaskan pada siri yang mendatang insya-Allah. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan kekurangan datang dari saya. Saya mohon keampunan kepada Allah. Kemampuan tuan-tuan sekadar asal bahasa terlanjur kata. Jika ada perbincangan tuan-tuan, kalau saya boleh bagi respon dengan izin Allah saya cuba. Kalau tak mampu saya mohon tangguh, minta maaf banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.